Pernahkah kamu terfikir bagaimanakah penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto? Apakah bahan yang digunakan bagi menghasilkan arus fotoelektrik dan adakah fungsi kerja dan fungsi ambang berbeza jika bahan yang digunakan adalah berbeza? Semua ini kita akan lihat dalam subtopik 7.3.5. Sebelum itu, marilah kita mengenal komponen yang terlibat dalam litar sel foto. Yang pertama adalah tiub kaca, yang terdiri daripada tiub kaca yang telah divakum. Seterusnya adalah katod. Katod ini telah disaluti dengan logam peka cahaya dan ia berbentuk semi silinder dan juga disambungkan dengan keupayaan negatif. Seterusnya adalah anod. Anod ialah satu rod logam yang dipasang sejajar dengan paksi semi silinder katod dan disambungkan dengan keupayaan positif. Apabila sel foto disinari oleh cahaya, penghasilan arus fotoelektrik akan terhasil. Baiklah, untuk penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto, saya akan terangkan tentang jadual ini. Jadual ini awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 243. Jadi jadual ini ia membezakan bahan yang digunakan untuk menyelaputi bahagian litar sel foto. Yang pertama ini kita guna cesium. Cesium ini diletakkan di bahagian hadapan katod. Jadi apabila cahaya menyinari litar sel foto ini, maka akan berlakunya penghasilan arus fotoelektrik. Jadi kita lihat fungsi kerja untuk cesium ialah 2.14 eV, frekuensi ambang iaitu F0 ialah 5.16/10 Hz, manakala panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik adalah 579 nanometer. Yang kedua ialah lithium. Lithium ini akan diletakkan di hadapan bahagian katod yang berwarna orange ini. Jadi apabila cahaya menyinari litar sel foto ini, maka akan berlakulah penghasilan arus fotoelektrik. Jadi kita lihat fungsi kerja untuk lithium iaitu 2.50 eV, frekuensi ambang iaitu F0 sama dengan 6.03/10^14 Hz, manakala panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik adalah 496 nanometer. Jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada jadual tadi adalah semakin tinggi fungsi kerja logam, maka semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan. Okay, kita boleh tengok kat sini. Untuk cesium, fungsi kerja ialah 2.14 eV dan panjang gelombang maksimum untuk penghasilan fotoelektrik adalah 579 nanometer. Untuk lithium, fungsi kerja lithium adalah lebih tinggi berbanding cesium iaitu 2.50 eV. Namun panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik adalah 496 nanometer. Baiklah, apa yang boleh kita simpulkan daripada jadual tadi adalah semakin tinggi fungsi kerja logam, maka semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan. Okay, kita tengok balik jadual tadi. Kita tengok fungsi kerja untuk cesium adalah 2.14 eV, manakala panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik adalah 579 nanometer. Tetapi untuk lithium, fungsi kerja lithium adalah lebih besar berbanding cesium iaitu 2.50 eV. Tetapi panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik cuma 496 nanometer. Okey, sekarang kita masuk kepada contoh soalan. Okey, tengok soalan Berdasarkan rajah yang diberikan, rajah menunjukkan 1 litar sel foto. Berdasarkan rajah tersebut, terangkan bagaimana arus fotoelektrik dalam sesebuah litar boleh terhasil. Okey. Macam mana nak terangkan? Jom. Okey. Mula-mula sekali kita tengok fungsi katod apa. Fungsi katod. Okey, dekat bahagian katod ni, fungsi katod adalah yang pertama, dia disaluti oleh logam yang peka cahaya. Okey, dekat sini. Okey, jadi katod ni dia akan disambungkan pada keupayaan negatif. Ni. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua,
kita cerita pasal anode. Dekat bahagian anode ni ada satu logam yang dipasangkan sejajar dengan paksi semi silinder katot dan disambungkan kepada keupayaan positif. Okey, apabila sel foto ni dipancarkan cahaya, maksudnya ada cahaya masuk dekat sini, cahaya akan kena bahagian logam ni. Dan logam ni dia akan keluarkan elektron. Keluarkan fotoelektron. Dia akan keluarkan fotoelektron dekat sini. Dekat sini fotoelektron ni akan detect pada anode ni, akan detect fotoelektron yang keluar dekat sini. Sebab fotoelektron yang keluar dekat sini adalah bercas negatif. Jadi anode ni dia akan detect dekat sini dan arus tu akan mengalir. Jadi secara tak langsung apabila sel foto ni dipancarkan dan disinarkan dengan cahaya, penghasilan arus fotoelektrik akan terhasil di dalam litar. Setelah anda mendengar penerangan tentang penghasilan arus fotoelektrik bagi sel foto yang diseliputi bahan sesium dan litium tadi, adakah anda perasan bahawa fungsi kerja antara sesium dan litium ini adalah berbeza? Begitu juga dengan frekuensi ambang dan begitu juga dengan panjang gelombang, di mana kedua-dua fungsi kerja dan frekuensi ambang yang berbeza ini akan memberi kesan kepada panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik. Jadi apakah konsep yang kita perlu pegang dalam subtopik ini? Konsep yang kita harus pegang untuk subtopik ini adalah semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus fotoelektrik, dan semakin ataupun keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam litar sel foto akan turut bertambah. Inilah adalah konsep yang kita harus pegang dalam subtopik ini, dan inilah juga rumusan kita pada pembelajaran hari ini.